Kita sebagai ibu bapa mungkin tak boleh nak ajar anak-anak kita, maka kita hantar ke sekolah yang baik. Salah satunya sekolah menengah SMK Three Rivers. Well, kan? Tak main nak SMK Tiga Sungai. Apa cer? Come on man, Three Rivers. Okay? Sungai apa? Sungai apa? Sungai tadi Batang Mukah lagi. Sungai Koyak apa? Koyak, Sungai Oya, satu lagi. Balingian. Oh, bukan nama makanan ke Balingian? Bukan nama tempat lah. Saya dah ceramah lah sampai Berkenu, saya dah sampai Terbedu semua, saya dah pernah pergi dah. Saya pernah ceramah di Matu Daro. Saya sampai kat sana. First time dalam hidup saya tengok signboard, awas di sini ada buaya. Tapi naik ferry tu tengok mana buaya. Sepupu saya tanya, mana buaya tak nampak pun. Kau tolak kau ke bawah, kau tahulah ada ke tak buaya. Itu kan. Tapi betul lah, dulu saya ingat masa jalan Pen Borneo tengah dibuat, belum siap lagi, saya naik jalan darat daripada Kuching ke Seri Aman. Jalan belum siap, berzikir sampai sana. Ya Allah, ya Allah, nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 4 jam perjalanan, bulan puasa. Sampai dekat sana, kau tahu dia hidangkan apa untuk Samsudebat? Obor-obor. Saya tak biasa makan obor-obor ni. Saya makan sikit saja. Lepas tu dia bagi pula bubur pedas Sarawak. Sampai isyak tak jumpa pedas. Saya makan sikit aja. Ustaz, sikit je makan. Saya buka puasa memang tak makan banyak. Kenapalah kau bagi aku obor-obor? Kemudian balik sempena sambutan Hari Guru, saya rasa ada yang pergi kot ni kan. Balik daripada Seri Aman tu terus balik, singgah sampai di Mi Kolok Mangkuk Merah. Di Pasar Satuk tu. Dekat Astaka, saya balun 3 mangkuk. Buka puasa jamak dengan sahur. Pukul 2 pagi. Saya memang makanan favourite saya mi kolok dan laksa Sarawak. Saja saya sebut dengan jelas. Sebab pagi tadi dah nasi lemak. Kalau kau ulang nasi lemak, terus terang saya cakap semenanjung pun banyak. Saja je bagi tahu, manalah tahu kan? Lepas ni kan ada jamuan, mana tahu. Kalau kita nampak di kalangan VIP kejap lagi ada telefon, menu apa dia ni kan, maknanya ada harapan. Ada harapan. Saya tak minta dua-dua, salah satu pun tak apa. Aduh, huru-hara dah JK makanan. Mati lawi, mana nak cari? Tak ada, saja je. Tapi biasanya kalau saya cakap dapat. Adab. Jangan nampak kita nak sangat. Ni caranya adab, cara minta. Kalau ada, tak ada tak apa. Tengok, bertambah rasa bersalah VIP nampak. Dah ada telefon dah, nampak telefon dah nampak. Allahu Akbar. Tak adalah, saya gurau je. Tak dapat 2-3 mangkuk. Okey, balik semula pada cerita tadi. Maknanya dalam mendidik anak tadi, 3 perkara tadi boleh dianggap derhaka. Jadi macam mana cara kita didik anak? Orang nak tanya saya, macam mana didik anak? Hari ni tuan-tuan dan puan sekalian, kes-kes yang berlaku di luar sana sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Kita tengok kes pembunuhan. Kan? Baru-baru ni ada kes seorang remaja bunuh kekasih dia. Bukan kekasih, dia bunuh seorang kawan perempuan dia yang mengandung 4 bulan.
belah perut, keluarkan janin, buang dalam parit, kemudian dia bakar perempuan ini. Esok pagi dia datang lagi bawa petrol, dia siram petrol, dia bakar lagi. Dan untuk pengetahuan semua, lelaki yang membakar ni adalah merupakan lulusan pelajar sekolah menengah agama. Mana silap dia? Nampak tak? Lelaki ni rupanya tu bukan girlfriend dia. Itu adalah skandal dia. Dia ada girlfriend lain, yang perempuan tu pun ada boyfriend lain. Kemudian ada isu yang ditangkap seorang lelaki menjadi dia mencari pelanggan. Dia menjadi kupu-kupu malam, kupu-kupu yang tak berapa perempuan. Saya pergi makan hari tu dekat KK. Yang sambut okey, tiba-tiba yang menghidang udang, sotong. Kenapa suara dia macam tu? Lepas tu yang datang pula yang kira, tolong kira, nak panggil kakak pun tak, tolong kira je. Tolong kira. Bibirnya dah injection. Kesian tengok. Berapa ramai anak-anak muda kita pergi sampai ke sempadan Thailand, pergi ke Thailand, kemudian operation, buat dada, buang senapang. Buang tu lah. Kau tanya senapang apa? Itulah alat sulit lelaki, faham? Tu senapang lah tu. Dan untuk pengetahuan semua, bukan semua yang buang senapang survive. Ramai, beribu-ribu orang mati waktu operation sebab buang tu pendarahan tak berhenti. Akhirnya bukan tanam, dibakar beramai-ramai bersama dengan, sebab dah tanda tangan perakuan, tak ada tindakan-tindakan lanjut boleh diambil. Sampai sudah orang tak tahu dia mati ke hidup ke, orang tak tahu. Tu belum cerita dekat satu hospital kerajaan, seorang ibu dan seorang anak melahirkan anak. Ibu dan anak perempuannya melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Bayangkan, mak pergi kelab malam, bawa anak sekali, layan lelaki, bawa lelaki tu balik mabuk-mabuk, lelaki tu rasa dua-dua sekali. Tuhan tunjukkan dua-dua mengandung dan dua-dua melahirkan anak pada hari yang sama. Bayangkan baby yang lahir tak pening ke? Kita ni siapa? Kita ni adik-beradik ke anak buah bapak saudara? Betul, itu berlaku. Yang saya kata tadi, yang tak berapa perempuan tadi ditangkap menjadi kupu-kupu malam yang tak cukup sifat perempuan ni, yang dah operate sana operate sini ni. Dia melayan, bila tanya dia pelanggan pertamanya ketika dia usia 14 tahun, dan pelanggan pertamanya adalah guru sekolah dia. Benda ni berlaku. Tu sebabnya kita cakap, apa masalah? Maka sampailah kepada masanya untuk kita melihat bagaimana cara kita nak mendidik anak-anak kita. Sebab Prophet Muhammad kata apa? Nabi Muhammad kata, didiklah anak-anak kamu mengikut zamannya. Maknanya tak salah kalau kita nak didik anak kita dengan teknologi, tetapi dengan kawalan. Masalahnya hari ini kita bagi kebebasan pada anak-anak kita. Bagi kebebasan pada anak-anak kita. Maka Sayyidina Umar kata, kalau nak didik anak ni ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, 7 tahun pertama. Daripada lahir sampai 7 tahun. Dalam perut tu pun dah didik dah sebenarnya. Didik ni cakap benda-benda yang baik dengan perut. Kan ibu selalu cakap, baby jangan nakal-nakal, baby macam tu dia cakap kan. Sebab tu didikan awal sebenarnya. Tu sebab kalau nak baca buku, buat latihan matematik waktu pregnant. Waktu pregnant buat latihan banyak-banyak. Siapa yang banyak amalkan ni? Orang Yahudi, Jews. Sebab dia belajar pada mana? Dia belajar daripada Quran. Didik anak daripada dalam perut lagi.
buat latihan, baca buku. Jangan baca gosip. Bila baca gosip, anak keluar aja, mama tahu tak siapa tu la ilaha illallah. Siapa? Sebab maknya mengajarnya gosip daripada dalam perut lagi. Ayahnya menjerit-jerit, anak pun menjerit-jerit sebab dengar daripada dalam perut. Hati-hati. Ya. Didik anak daripada awal. 7 tahun pertama layan anak macam mana? 7 tahun pertama layanlah anak seperti raja. Apa dia nak bagi? 7 tahun pertama sahaja. Apa susah? Kedai RM2 banyak. Kedai RM2.30, Iko RM2.30. Pergi dekat kedai DIY ada barang-barang murah. 7 tahun pertama sahaja layan seperti raja. Tapi 7 tahun pertama pun tengok apa benda keperluan sesuai dengan umur dia. Lepas 7 tahun masuk 7 tahun kedua, 8 sampai 14 tahun layan anak seperti hamba. Bagi dia tugas, bagi dia kerja, suruh dia tolong mamanya berniaga, suruh tolong ayahnya cuci, buang sampah, basuh pinggan sendiri. Saya sendiri kena basuh pinggan sendiri. Kepantangan arwah abah saya. Dia cakap, berapa ramai orang gaji dalam rumah? Dia tanya. Basuh pinggan sendiri. Sampai sekarang saya dah terbiasa. Nampaknya pinggan dalam sinki bukan hanya pinggan saya, dengan pinggan lain pun saya cuci. Sekadar rumah saya sahaja. Kalau Tuan Doni ajak pergi rumah ni, basuhlah sendiri dalam sinki tu. Tak, maksudnya saya dah terbiasa. Sebab saya tak boleh tengok, saya akan cuci. Saya kalau nampak isteri saya cuci pinggan pun, saya kata pegang tak, dah masuklah, saya sambung. Seronok tak orang perempuan dapat suami macam tu? Seronok tak? Seronok. Walaupun itulah sekali dalam 365 hari dia akan rasa seronok sangat. Bayangkanlah basuh pinggan dengan pakai baju batik warna biru, ada name tag Bahrun. Contoh. Contoh. Seronok tak? Seronok. Basuh pinggan. Ajar anak cuci baju sendiri, gosok baju sendiri, ajar. Saya pun tuan-tuan, saya gosok baju saya sendiri. Saya tak berikan isteri saya gosok baju saya. Sebab jangan kau suruh aku gosok baju kau. Orang perempuan lah baju dia pelik-pelik, ada span lah, ada inilah, itulah. Orang lelaki ni senang je baju dia. Gosok baju saya. Yang simple-simple gosok sendiri. Betul? Jangan susahkan isteri untuk benda-benda yang kita boleh buat sendiri. Maknanya ajar disiplin daripada kecil. Basuh, cuci, buang sampah, buat kerja. Bila jadi hamba, bukan semua benda yang dia nak dia boleh dapat. Sebab masa sampai 15 tahun, 14, 15 tahun ni saat yang kritikal. Masalahnya banyak kes di Semenanjung, di Sabah Sarawak pun sama, di kawasan pedalaman. Kadang-kadang ibu ayah dah sanggup belikan motosikal untuk anak walaupun lesen tak ada lagi. Beli handphone yang mahal-mahal. Kan? Jadi anak dah terbiasa senang, anak tak biasa susah. Masa itulah bibit-bibit awal anak menjadi tidak beradab. Selepas 14 tahun, masuk je peringkat ketiga, 15 tahun ke atas, layanlah anak seperti sahabat. Berkawan dengan anak. Bah, ingat nak pergi tengok wayang lah. Cerita apa? Cerita Shahrukh Khan yang baru tu. Apa tajuk cerita tu? Dungki. Jom, abah pergi sekali. Pergilah tengok sekali. Lepas tu kan? Iya. Anak boleh cerita. Ya, Tadi kan nampak ada makwa tu cantik ya. Ya ke? Lawa sangat ke? Lawa, jangan kuat-kuat sangat. Mak dengar. Nampak? Dia berkawan dengan ayah dia. Anak perempuan sambil racik bawang, potong bawang. Tong. Mama, tadi kan dekat sekolah ada orang tu dia bagi surat. Surat apa? Dia kata dia suka dekat Along. Suka macam mana? Entahlah, dia kata nak mati lah, dah demam-demam dah, sakit tenat nak mati sangat dah.
Habis Long jangan, Long tak nak lah, Long nak belajar lagi. Nanti esok Long cakap lah dengan dia, esok nak cakap ni, kau jangan kacau aku lagi, jangan macam tu, cakap lah baik-baik, cakap kita belajar dulu, kawan-kawan, kalau ada jodoh adalah. Yelah, esok Long cakap lah macam tu dekat dia. Handsome ke budaknya? Boleh lah, nampak? Macam tu kawan. Jadi semua perkara dia akan share dengan ibu dan bapa dia sebagai kawan. Yang ni yang kita kena ada. Kalau kita tak jaga benda ni, tu sebabnya kita akan merosakkan anak kita tanpa kita sedar. Perlukah mendidik anak zaman now seperti zaman old? Perlukah didik zaman anak-anak sekarang ni dengan cara orang dulu? Tak sama. Kita boleh, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Contoh, dulu kita dah biasa kena rotan, sesuai ke rotan anak kita. Tengok, dulu kita kena sebat. Tak tahulah, kalau dulu dah ada talian tali teledera tu, dah ramai dah mak ayah ke dalam dulu. Sebab dulu kena sebat bukan sikit-sikit, tali pinggang semua kena besi pun ada. Ada yang paling sabit tu, sup dulu. Betul dulu. Tapi semua jadi baik. Hari ni kena berdiri depan pimpinan pun, petang tu bapaknya datang bawa peguam. Bodoh punya mak bapak. Semua susah. Cikgu disiplin, pegang rotan aja boleh, rotan tak boleh. Macam-macam pantang larang. Sekarang susah. Dulu kena rotan, zam, bengkak, sorok, tak tunjuk, tak cerita dengan mak ayah, takut ada dividen kat rumah. Ada dividen, rotan tambahan dapat. Apa kau kena sebat tadi? Mesin kau tu. Kena lagi, zam, dapat lagi. Betul tak dulu? Dulu, anak-anak dulu lagi pula, apa benda tak buat, mandi sungai. Lepas sekolah mandi sungai. Orang sini hebat-hebat semua. Semua berparut, kena gigit buaya semua. Kami kat Semenanjung mandi sungai, apa benda ada, biawak aja. Ni buaya, relax, ada peluk buaya tu. Yalah, orang sini kan, orang sini dia dah biasa susah. Betul tak? Tu sebabnya budak sekarang tak sama. Budak sekarang handphone aja dalam kepala dia, kena kawal, jangan biarkan. Dan anak-anak kita kadang-kadang, kalau kita tengok zaman dulu ketika membesar berkembang, kitanya tak seperti budak sekarang. Akses kepada teknologi tak seperti zaman sekarang. Sekarang orang hebat, maklumat di hujung jari. Dia search, dia boleh search nama kita, dia boleh tengok rekod sekolah mak ayah dia. Mak ayah dulu sekolah di mana, result matematik maknya tak ada sebab maknya tak datang waktu ambil periksa tu. Contoh kan. Duit poket pun tak sama. Dulu dengan sekarang tak sama. Dulu duit belanja berapa, menangis-nangis nak dapat 10 sen, 20 sen. Dulu satulah saya muda lagi ni, ramai yang lebih berusia daripada saya. Masa saya dulu makan nasi lemak dapat lagi 20 sen. Tahun sebelum tu 15, lepas tu dah naik mak, nasi lemak dah 20 sen dulu. Sekarang nasi lemak pun RM1.50, RM2 kosong. Macam nasi lemak pagi tadi, lagi mahal. Ada ikan masin, ada ikan bilis, sambalnya pun sedap. Bayangkanlah kalau ada laksa Sarawak petang ni, contoh. Kan? Ni contoh. Dapat mesej tak dapat, mana tak ada harapan lah saya, tak apalah. Jadi banyak proses kita lalui untuk mendapatkan apa kita. Dulu nak, kita kena usaha sendiri, diam-diam kumpul duit. Kalau nak beli sesuatu, nak beli kasut bola ke apa, kumpul duit diam-diam tanpa mak tahu. Bila mak ayah tanya, mana dapat kasut ni? Pinjam kawan punya, kita cakap. Macam tu sekali. Dulu mak kita nak kumpul, nak beli duit, nak beli apa? Nak beli periuk cap buaya. Periuk cap buaya tu mak dulu dapatlah 50-40 ringgit. Dulu kumpul duit sikit, RM1, RM5, cukup beli, lepas tu sorok bawah katil. Orang dulu macam tu, periuk semua bawah katil, tak tahu kenapa. Nampak tak? Orang dulu, sekarang semua boleh shopping, kecil shopping, kejap berbunyi telefon dia, semua beli online. Betul tak? Sekarang kita berusaha, tapi yang sekarang banyak online.
di hujung jari saja. Tetapi apa yang penting, ya, pribadi yang cerdas dan bijaksana, kita perlu membentuk akhlak dan juga adab di dalam diri anak-anak kita. Jangan menjaga atau risau jika anak kita bersikap tidak sopan, kerana bila anak terlalu akrab dengan orang tua, jangan risau. Anak kalau rapat dengan orang tua, dia akan tahu jaga adab. Rapat dengan orang tua. Sebab bila dia sayang mak ayah dia, dia rapat dengan mak ayah dia, maka dia anggap orang lain yang lebih tua juga macam ayah dia, macam ibu dia. Sebab penting, apa-apa pun kita kena lihat daripada aspek adab dan akhlak. Sebab kalau adab ni tidak ada, maka susahlah. Contoh saya kata tadi kan, saya duduk dengan Tuan Doni, duduk dengan Tuan Baharun ni, duduk dekat kedai makan laksa Sarawak tadi. Tiba-tiba lalu anak dara tumpang lalu Tuan Haji, Abang Haji, dia kata. Kita pun, ush, anak siapa tu? Tapi bayangkan kami tengah duduk ni, kami duduk berlima ni, tiba-tiba lalu satu kereta besar, tin. Dia keluar pada kereta, weh, katanya, rumah Haji Baharun mana? Yang dia tanya tu Haji Baharun. Apa jawapan Haji Baharun? Tak tahulah, pergilah tanya orang lain. Sebab tak layak penghormatan untuk orang yang tidak beradab seperti itu. Betul, tu sebabnya kalau kita pergi meminang anak dara orang, kena ada adabnya. Datang rumah orang, jangan masuk tu. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Kena ada adab. Boleh saya masuk? Silakan. Dijemput masuk, baru masuk. Bila dah masuk, tak ada terus terang. Jangan, kalau tak biasa pantun, jangan pantun. Hajat kami ni datang dari jauh, dari Semenanjung, nak memetik bunga di taman. Ada taman ke rumah kita? Dia tak faham. Taklah maksud ni. Kerana yang paling bahaya sekali, nak memetik bunga yang dah lama tak disunting dalam rumah ni. Maksudnya nak sulung, tapi ibunya yang berlari ke dapur. Ibunya sudah lama menjanda. Jadi dia ingat dia. Tak sangka. Nampak tak? Salah faham. Tapi adab itulah, saya ni itulah datang ni nak meminang, nak menjadikan anak tuan ni yang bernama, sebut namanya, untuk anak saya, untuk dijodohkan. Ada dia beritahu hari tu. Tetapi kalau nak menolak, dia bukan cakap minta maaf lah, saya tak berminat. Bukan macam tu. Dari segi adabnya tak kena. Minta maaf, minta tolong anak tu suluh muka dia dulu. Bukan macam tu. Tapi kadang-kadang jawapan orang dulu-dulu itulah, bukannya apa, anak saya ni masak nasi pun mentah lagi. Ikan bilis okey dah gorengnya, tapi nasi lemaknya tak berapa menjadi. Laksa Sarawak pun rasa rempah aja. Contoh. Tapi usaha dah dibuat. Okey, alhamdulillah. Jadi berapa lama agaknya masa diperlukan sebelum sampai? Berapa? 10 minit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari segi adab, kalau makanan hampir siap, makruh ceramah lama-lama. Tak ada lah, gurau. Jadi maknanya bila anak buat salah, berikan nasihat. Ini tak, anak salah kita menangkan salah. Contohnya kadang-kadang ada orang beritahu, kalau ada orang jiran-jiran beritahu kita, ni nak beritahu sikit ni, tadi saya nampak anak abang dia main dekat belakang bus stop tu, dia tak pergi sekolah. Ada setengah ayah yang ego macam ni lah, saya tak kacau anak abang, abang jangan kacau anak saya. Dia cakap macam tu. Sedangkan kalau ada orang tegur pasal anak kita, syukurlah, sebab kita dapat tahu benda ni buat kat belakang kita. Maka kita mungkin boleh memperbetulkan dia. Kadang-kadang anak balik rumah, bodoh, cikgu tu bodoh. Kenapa? Mak dia tanya.
Tadi cikgu dia tanya soalan, lepas tu tak boleh jawab. Lepas tu cikgu suruh berdiri atas kursi. Macam ni cikgu. Maknya dia suruh berdiri atas kursi. Ada dua kaedah yang salah. Pertama, dia menangkan anak. Jaga dia. Berani dia suruh anak aku berdiri atas kursi. Salah. Itu salah satu cara rosakkan anak. Ataupun kedua, dia berlumba dengan anak dia. Berdiri atas kursi. Mak dulu atas meja pula. Dia salah pula. Mak dia berlawan pula. Tengok siapa lagi teruk. Oh, tak boleh. Dalam cerita ni, ada sekali tu, ayahnya dengar, bodoh-bodoh, tak baik cakap macam tu. Kenapa ni? Cikgu tu lah, bodoh. Nanti dulu, tak baik cakap cikgu macam tu. Ni cuba cerita dengan ayah. Apa cerita tadi cikgu tanya satu soalan. Nah, lepas tu semua orang diam. Okey, lepas tu cikgu tanyalah yang seorang tu tak boleh jawab. Okey, lepas tu bila seorang tak boleh jawab, semua orang kena berdiri. Bodoh cikgu tu. Jangan. Sekarang ayah nak tanya, cikgu dah suruh baca belum benda yang cikgu tanya tu? Cikgu ada suruh baca tak? Ada. Bila cikgu suruh baca? 2 minggu lepas. Habis sekarang Along baca tak? Bacalah sikit. Kalau soalan tu tanya dekat Along boleh jawab tak? Tak boleh kot. Kalau tak boleh, Along suka berdiri seorang-seorang ke berdiri ramai-ramai? Itu lain. Dia kata, nampak. Tapi mesejnya sampai lah. Sampai. Nampak tak? Jangan menangkan anak untuk benda-benda yang tak sepatutnya. Itu memang salah dia. Selang 2-3 minggu waktu makan malam, ayahnya tanya, cikgu dah suruh baca apa-apa tak? Dah baca dah, kata. Mana pengajarannya, kita jangan menangkan anak secara sembrono. Jangan menangkan anak secara membetul-tuli. Tengok ada perkara. Contohlah dulu kan, saya pernah jadi pengiring satu pasukan debat. Saya jadi pengiring satu pasukan debat, bertanding dekat satu pasukan. Saya pengiring. Masa tu saya dah bersara lah daripada dunia debat. Saya jadi jurulatih, saya jadi pengiring. Kemudian penganjur yang pasukan yang saya iring ni adalah pasukan jemputan aja. Pasukan yang dijemput untuk bertanding. Kemudian bila dia bertanding, saya tengok keputusan tu, saya tak puas hati. Saya tak puas hati dengan keputusan tu, maka saya mempertikaikan. Sebab saya rasa saya dah menang banyak pertandingan, saya dah menang banyak pertandingan debat dan pidato. Saya rasa saya bagus, saya dah ada top rank best speaker Malaysia. Saya rasa saya boleh tegur. Saya kata, ni keputusan ni tak betul. Macam mana pula dia boleh macam ni? Saya pertikaikan. Masa tu pengurus pasukan ketua pasukan pengurus ni ada beritahu saya, pensyarah tu cakap dengan saya, Samsul, tak apalah, biarlah, tak apa, kalah pun tak apa. Mana boleh? Prinsip keadilan perlu ditegakkan. Wah, saya kata macam tu. Saya pun bam sampai merah muka hakim tu. Saya ajar dia cara pemakahan, teknikal, tengok ini, tengok ni, tengok ni, tengok ni, tengok ni, saya cakap. Tetapi cara saya tu mungkin pada saya betul. Tetapi kaedah tu menyebabkan mungkin ada hakim terguris hati. Saya hanya sebagai pengiring pasukan, jurulatih. Dan kesannya pasukan ni kalah. Apa yang berlaku pada tahun depan tu, pasukan tu tak dijemput lagi untuk pertandingan tu. Masa tu saya cakap, barulah saya sedar, tak sepatutnya saya cakap macam tu. Nampak tak? Sebab apa pun adab, kalau nak tegur pun biar dengan cara yang paling nipis dan berlapik sebenarnya. Pada ketika itu bukan, saya ikutkan darah muda saya. Mana boleh macam tu, mana boleh macam ni. Yang saya tegur tu pula semua pensyarah-pensyarah. Tetapi tahun depan tu dia panggil saya untuk jadi ketua hakim, tapi perasaan dia tak sama. Saya jadi ketua hakim, tapi perasaannya tak sama. Sebab barulah saya sedar, sebenarnya bukan semua perkara kita boleh ikut hati dan perasaan kita. Ni contoh ni, cerita betul saya bawa ni. Jadi saya kata bukan semua perkara. Macam tu juga dengan anak kita, kadang-kadang dia ikut darah panas dia kan. Kadang-kadang kita tengok, kenapa lah orang tua ni boleh sabar. Rupa-rupanya ada hikmah di sebalik kesabaran tu. Macam tu juga dalam mendidik anak-anak kita. Mendidik anak-anak ni kena sabar banyak-banyak. Setiap anak ragam dia tak sama. Anak paling sensitif anak nombor berapa? Anak paling sensitif anak nombor berapa? Anak yang paling sensitif adalah anak sulung. Ramai yang tak tahu. Sebab anak sulung, dia mengharapkan orang dengar cakap dia. Tapi sekali tak dengar cakap dia, dia kecil hati. Nampak macam dia tabah sangat.
Nak dengar, ni pandangan Nalung. Nak dengar, tak nak dengar tak apa, cuba tak dengar, cek hati. Itu anak sulung, termasuklah yang bercakap ni. Saya ni masuk kategori anak sulung. Dan kadang-kadang nampak mak ayah ni nampak lelaki macam tegas, tapi dia paling cepat sekali terasa hati. Cepat sangat hatinya tercari luka. Orang perempuan nampak je lembut, tapi hatinya keras. Tak percaya, semua orang cuba buka, tengok tapak tangan masing-masing. Semua tengok tapak tangan masing-masing. Tengok tapak tangan, bukan tengok saya. Tengok tapak tangan. Semua, lelaki, perempuan, semua tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan. Ni kita nak buat test. Sekejap. Tengok tapak tangan. Jangan, macam mana anak-anak tak ikut perangai? Sibuk tengok tangan orang. Buat apa? Saya belum pergi arah ni. Tengok tapak tangan masing-masing. Tengok tapak tangan masing-masing. Tengok. Jangan tengok kawan, tengok tapak tangan sendiri. Sekarang cuba tengok kuku masing-masing. Dah tutup. Turun. Jangan bagi orang tengok. Dah, sudah. Tadi ramai betul orang perempuan hatinya keras. Ramai betul juga lelaki yang nampak garang tapi hatinya ada taman. Bila tengok tangan, saya suruh tengok kuku. Zrap, harimau. Ini hati dia keras. Baru tahu Tadi ada lelaki tengok tapak tangan, tengok kuku. Alah. Tadi. Iya, maknanya hatinya sensitif, lembut. Itu sebab kita tengok orang lelaki dia mungkin dia tak ni lah. Lelaki dia tak ni tetapi dia cepat terasa. Jom bang keluar. Tak apalah, kau keluarlah. Aku duduk rumah aja. Merajuk lah tu. Dia senang merajuk. Cepat terasa hati. Betul tak? Ada orang macam tu. Nak didik anak kalau dalam Islam tapi pada yang bukan Islam nak cuba, bolehlah cuba. Antaranya kita semayang tu kita doakan nama dia, sebut nama dia. Satu. Yang kedua, kalau kita basuh beras ikut arah tawaf pada Islam. Yang bukan Islam, cubalah basuh beras tu sebut nama dia. Ikut arah tawaf. Ikut arah tawaf maknanya lawan jam. Ya Allah, Kau lembutkanlah hati anakku ini seperti mana Kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Senang je doa dia. Lembutkan, ya Tuhanku, lembutkanlah hati anakku ini seperti mana Kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Jangan tertinggal. Itu untuk anak. Untuk anak mak mertua saya tak pernah cuba lagi. Kau lembutkanlah hati laki aku, ya Allah, seperti mana Kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Tapi jangan tertinggal perkataan hati. Kau lembutkanlah suamiku, ya Allah. Hati dah tak ada. Kau lembutkanlah suamiku, ya Allah. Kau lembutkanlah suamiku, ya Allah. Cukup 40 hari suami makan, balik tangannya patah. Assalamualaikum. Dah kacau. Jangan salah doa. Jangan salah doa. Faham? Mana? Saya faham pula. Contoh. Jadi tengok tu. Kemudian hindari paksaan. Berikan pilihan. Anak zaman sekarang cenderung lebih keras kepala kerana generasi seorang anak mewarisi kecerdasan yang dimiliki oleh orang tuanya. Hindari sifat memaksa kerana secara mental anak-anak zaman sekarang lebih mudah down, apalagi anak yang kurang bersosial. Langkah yang baik, beri anak pilihan dan bagi sebab dan akibat atas pilihan mereka. Contoh tanya, anak ayah rasa-rasa nak sambung belajar besok, nak sambung belajar apa? Cuba cakap dengan dia. Ayah nak. Dah terbalik dah bercakap ni. Ayah nak. Makna ni nak Sarawak ni kena cepat sampai. Ayah nak anak-anak ayah jadi doktor semua. Anaknya macam mana pula jadi doktor? Sebab kadang anak tak minat. Anak saya contoh ada nak jadi apa? Nak jadi accountant. Okey, proceed, go on. Okey je, abah support. Nak jadi peguam, okey.
Nak jadi YouTuber, saya kata nak jadi YouTuber boleh, tapi kena ada ilmu, belajar dulu. Pilih nak jadi apa. Kadang anak kita pilih nak kemahiran, okey, tak apa, dia minat kemahiran, buat. Dia nak wiring, dia nak buat itu, buat. Dah semua jadi doktor, siapa nak jadi pesakit? Kan? Jadi makna boleh bagi pilihan pada mereka. Arahkan anak juga bersosial di dunia nyata. Pastikan anak kita bercampur dengan masyarakat. Susah tahu anak kita kalau tak bercampur nanti. Jadi dia tak tahu nak bawa diri dia macam mana. Communication ni penting. Kadang-kadang anak kita, dia bagus, mungkin result dia bagus, tapi dia tak bersosial, dia tak campur orang. Jadi nak bercakap dengan orang, dia jadi pelik, jadi awkward, dia jadi pelik. Jadi budak ni kenapa? Cakap pun tak kerti, apa pun tak pandai. Dia rasa rendah diri dia sebab dia tak bercampur dengan orang. Pergi ke mana? Macam saya, pergi mana-mana pun saya okey. Umai. Semalam saya makan buah dabai. Saya makan buah dabai semalam, first time. Sebelum ni dengar buah dabai. Dapat makan buah dabai. Katanya bijinya pun boleh dimakan, ada khasiat tertentu. Dapat makan buah dabai. Mi kolok, lasas kawak. Tak, kalau tidak, macam saya bawa mak saya dia tak boleh makan laksa serak. Dia kata bau rempah kedai Cina, dia kata. Bau rempah kedai ubat Cina, dia kata. Itulah. Saya kata, okey je. Saya kata, kalau ubat Cina macam ni bau dia, saya makan. Hari-hari makan ubat Cina tu, saya kata. Ya, maknanya sendiri. Senang bawa. Kalau orang tak buat ni, oh saya tak boleh lah, makan ni tak boleh lah, itu tak boleh lah. Orang macam ni susah kan? Susah gitu. So benda tak boleh makan, apa pun tak boleh. Bercampur boleh, saya boleh. Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, semua saya campur. Okey je. Kan? Sebab bersosial ni penting. Sebab nanti anak kita nak bawa di. Bayangkan anak kita hanya perlengkapkan dia jadi baik, jadi apa, tapi duduk kat rumah, bila keluar dia tak biasa bercampur dengan masyarakat, akhirnya jadi apa? Anak kita bercampur, jumpa kawan-kawan yang jahat, dia tahu, oh anak aku dia, aku kena ajar dia supaya dia kawan. Oh ni kawan ni, jangan main-main, kawan ni sokok, oh aku tak nak sokok. Oh kawan aku ni macam ni, aku tak nak ni. Kan? Macam saya difaham kan? Mak ayah yang datang hari ni, yang mendaftar semua tak sokok. Semua dah macam ni. Betul. Itu sebab dia kata kita kena terapkan nilai-nilai ni. Dia bila bercampur, akhlak yang baik takkan ada nilai juga kalau dia hanya duduk bersendirian. Dia kena bercampur dengan masyarakat. Tak ada orang boleh hidup sendiri dalam dunia ni. Ada orang boleh hidup sendiri dalam dunia ni? Jangankan hidup sendiri, mati pun tak mandi sendiri. Ada orang yang mati urus sendiri? Tak ada. Tak tahu besok pandailah dia mandi sendiri. Kan orang Islam kan kena mandikan jenazah, bak seni gayung, lagi orang kampung, jangan main-main. Tak ada. Jadi jangan kita. So buang perasaan-perasaan yang tak baik dalam hati, buang tamak, buang sombong, buang dengki, buang. Anak-anak orang pun anak kita juga, supaya anak kita dianggap sebagai anak dia orang juga. Bekerjasama, jaga antara satu dengan yang lain. Nampak anak orang buat hal, jangan campurlah tu hal dia orang. Tak, kita kena tegur. Kita mula ubah sikap kita macam orang dulu-dulu. Anak orang pun anak kita, anak kita anak orang. Orang tegur anak kita, kita terima kasih banyak-banyak pada mereka supaya kita sempat memperbetulkan sikap dan akhlak anak-anak kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun dalam mendidik anak-anak, macam saya kata tadi, pentingnya kita kena letakkan nilai akhlak dan adab dalam diri anak-anak kita. Kalau tak ada adab, susahlah. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Penting. Bila anak tu beradab, sopan santun, kita pun berkenan dengar. Kita dengar dia bercakap, seronok kita. Macam oral lah, cikgu yang jaga oral. Dengar dia cakap tertib, lembut, berkenan. Kadang dia jawab tu semua tak betul, tapi kita kesian, bagi maka kesian kat dia. Sebab dia adab jaga. Ni dah lah tak jaga adab, bodoh pula. Langsung fail. Dia cakap betul, adab ni mustahab. Jadi rasanya cukuplah sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Jadi apa-apa pun, ada apa-apa soalan nak tanya?
Biasalah tu, kalau tanya je koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Faham. Sebab lasas Sarawak. Okey, yang perempuan ada apa-apa nak tanya? Tak ada, terima kasih banyak. Yang lelaki, terima kasih banyak. Ini yang diharapkan dalam program pada hari ini.